Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Imam Nawawi Al-Syeikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu ta'ala. Faslun ay hadha faslun, bermula ini satu fasal. Wa min ma'asil farji az-zina wal liwatu. Dan sebahagian daripada maksiat-maksiat faraj itu ialah zina dan juga liwat. Min ma'asi jar majrur, min litab'id, al-farji mudhafun ilaih, az-zina mubtada' muakhar, wal liwatu ataf kepada az-zina. Min ma'asil farji ta'aluk suatu mahzuf khabar muqaddam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, faslun, ay hadha faslun, bermula ini ialah satu fasal, fi ba'di ma'asil furuji wa fi haddiz zina. Faslun, ini satu fasal, fi ba'di ma'asil furuji, ay fi bayani ba'di ma'asil furuji, fasal pada menyatakan sebahagian maksiat faraj, wa fi haddiz zina, dan juga hukuman hudud bagi zina. Jadi pada fasal ini dia akan bincang pula berkenaan dengan maksiat berkaitan kemaluan. Qala wa min ma'asil farji, dan sebahagian daripada maksiat faraj itu, sebahagian daripada maksiat faraj itu, yang pertama az-zina, ialah zina. Zina ialah memasukkan hasyafah seorang laki-laki ke dalam faraj perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Itu dia panggil zina, iaitu menenggelamkan seluruh hasyafah. Kalau separuh tak jadi lagi, seluruh hasyafah ke dalam faraj wanita yang tiada ikatan perkahwinan yang sah, maka dia panggil sebagai zina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda ia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulu fa'il, Allahi mudhafun ilaih. Maqulul qaul, dia kata, inna zunata ya'tuna yawmal qiyamati tashta'ilu furujuhum nara. Sesungguhnya para penzina itu, isim inna, khabar inna, ya'tuna, mendatangilah oleh mereka itu, datanglah mereka itu para penzina. Dharaf zaman, yaumal qiyamati, al-qiyamati mudhafu ilaih, pada hari kiamat. Mereka datang, tashta'ilu furujahum, menyala-nyala ia oleh faras-faras mereka itu, naran, menyala-nyalalah oleh farah mereka itu,
naron, di dalam api neraka. Di dalam api neraka, ataupun bukan dalam api neraka lagi, ya'tuna yaumal qiyamah tashta'ilu furujuhum naron, menyala-nyala ia oleh faraj-faraj mereka itu akan api. Tu. Jadi ketika mana dibangkitkan di hari kiamat esok, orang zina ni dia api tu ada di farah-farah mereka. Rasa dah api. Ya'rifuna bainal khalaiqi, yu'rafuna, dikenali oleh mereka, akan mereka itu. Dhamir itu merujuk pada naik fa'il, kembali kepada az-zunah. Dikenali mereka itu, orang-orang yang berzina itu, bainal khalaiqi, antara segala makhluk. Bakat tahu belaka. Tahu lagu mana? Ta'aluk yu'rafuna, kepada dikenali binatni furujihim, dengan busuk faraj mereka itu. Mereka itu zina. Allah. Mereka tahu berdasarkan kepada bau busuk. Wa yushabuna, dan diseretkan mereka itu, orang-orang yang berzina itu, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka itu penzina. Ala wujuhi jar majrur hi mudhafun ilaih. Diseret ilan nari, ke dalam api neraka. Makna biasanya diseret ni maknanya muka tu kena tanah. Terang kena tanah, pong lempar neraka. Fa idza dakhaluha, dan maka apabila masuklah mereka itu ahli zina tadi, akan an-nar, api neraka, pada api neraka, yaksuhum, maka memakailah ia akan mereka itu, para penzina, memakaikan oleh malikun, oleh malaikat Malik. Yaksuhum, memakaikan akan mereka itu oleh malaikat Malik. Memakai apa? Maf'ulun bih kedua, duru'an, baju besi, jamak taksir. Jamak taksir bagi dar'un, dar'an ni duru'an. Tu jamak taksir. Jadi malaikat Malik akan memakaikan pakaian orang yang zina ni, pakaian baju besi api neraka. Lau wudi'a dar'uz zani, yang mana jikalau diletakkan akan naik fa'il, baju besi orang yang berzina tu, minha, daripada beberapa baju besi, duru' ala jabalin, letak tu pula wudi'a ta'alu ala jabalin, ke atas satu bukit, maka la asbaha ramadan, ay la asbahal jabalu ramadan. La asbaha bermakna soro. Bukan makna pagi-pagi tu, bukan, makna soro. Dalam kitab Mutamimah sebut asbaha kadang-kadang boleh bermakna soro. Sini makna soro. Ai soro, soro, jadilah ia apa? Dar'uz zani tu, jabal tadi tu, ramadan, jadi debu. Jadi abu, debu. Thumma yaqum, mana terlalu panasnya sampai tahap kalau letak baju besi itu saja di bukit, hancur bukit. Thumma yaqulu, kemudian berkatalah ia oleh fa'il Malik, ma'asyaraz zabaniyati. Malaikat Zabaniyah ni penolong untuk melaksanakan siksaan dalam api neraka. Malaikat Zabaniyah. Malik ni tua dia. Malik ni penjaga pintu neraka. Yang buat kerja menyiksa ni adalah malaikat Zabaniyah. Dia kata ma'asyiraz zabaniyati. Ya, asalnya ya ma'asyirah, dia hazah munada, hazah haraf nida. Wahai sekalian malaikat Zabaniyah, ikwau uyunaz zunati, engkau sumbatlah mereka akan, sumbatlah oleh kalian akan maf'ulun bih uyunaz zunati, akan mata-mata orang-orang berzina. Sumbat tu bimasamiro, mamnu' min as-sarf, atau wazan mafa'ila. Wazan mamnu' min as-sarf 4, mafa'ilu, fawa'ilu. Dengan paku-paku min narin, daripada api neraka, jar majrur. Sumbatlah. Seperti mana kama nazarat uyunuhum, seperti mana telah melihatlah fa'il oleh mata-mata mereka itu penzina, ilal harami, kepada benda haram, jar majrur. Seperti mana mereka melihat benda-benda haram di dunia tu,
Musumbatlah dengan paku daripada api neraka dalam mata mereka. Wa ghullu, dan belenggulah oleh mereka itu aidiyahum, akan tangan-tangan mereka itu az-zina, pezina, kama madat, seperti mana menghulurkan oleh mereka itu, oleh tangan-tangan mereka itu, dhamir mustatihiyah, kembali kepada aidihim, menghulurkan ilal harami, kepada benda haram, iaitu sentuh benda perempuan ajnabiyah, sentuh lelaki ajnabiyah untuk berzina. Wa qayyidu, qayyada yuqayyidu, qayyidu fi'il amar, dan ikatlah oleh kalian juga, maf'ulun bih, arjulahum, akan kaki-kaki mereka itu orang-orang yang berzina, kama masyat ilal harami, seperti mana berjalanlah oleh mereka itu, berjalanlah oleh kaki-kaki mereka itu, jar majrur, ilal harami, kepada perkara yang haram. Tu ya. Maka fayaf'aluna, bila diperintah oleh malaikat Malik begitu, kata dalam hadis, fayaf'aluna bihim ay bizzinah, zalika ma amara malikun. Membuatlah oleh mereka itu, malaikat Zabaniyah, pada mereka orang yang berzina, zalika ma amara malikun. Ma amarahu malikun, apa yang disuruh, apa yang menyuruh oleh Malik akan dia. Tu musyar ilaih dia. Hadis ni riwayat Imam At-Tabarani dalam Majma'uz Zawaid. Tapi dengan lafaz begini. Lafaznya innaz zunata ya'tuna tashta'ilu wujuhuhum naro. Bukan furujuhum. Sesungguhnya pezina-pezina itu datang, mereka itu menyala-nyalakan oleh wajah mereka akan api. Bukannya faraj, wajah. Kata Al-Imam Al-Haythami rahimahullah, hadis ni riwayat At-Tabrani daripada jalanan sanad Muhammad bin Abdullah bin Bishr daripada bapaknya, tetapi walam a'rifu, aku tak tahulah hadis ni. Wa baqiyatu rijalihi thiqatun, dan baki sanad perawi hadis ni thiqatun, thiqah belaka. Yang dia tak tahunya siapa perawi, Muhammad bin Abdullah bin Bishr daripada bapaknya. Aku tak kenal. Adapun baki daripada sanad lain, riwayat perawi lain, thiqah. Dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dia mengatakan dengan lafaz begini, yu'rafuz zunatu binatni furujihim yaumal qiyamah. Dikenali akan pezina-pezina itu. Tadi kalau kat kitab yu'rafuna. Kalau dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, yu'rafuz zunatu binatni. Kalau dalam kitab yu'rafuna, pakai dhamir merujuk jamak, merujuk kepada zunah. Kalau yang riwayat Ibnu Abi Syaibah tu daripada hadis Aban ibn Uthman, tapi secara mauquf. Secara mauquf. Kemudian kata Habib, walam aqif ala baqiyatil hadis. Hadis yang berbaki itu sampai tahap malaikat suruh malaikat Zabaniyah tu, aku tak jumpa. Yang aku jumpa riwayatnya yang seperti mana disebut, innaz zunata ya'tuna tashta'ilu wujuhuhum nara, ataupun yu'rafuz zunatu binatni furujihim yaumal qiyamah. Baki hadis yang disebut Syekh Nawawi itu aku tak jumpa. Ambil mana tu? Batu wa dzakara dzalika, telah menyebut akan demikian itu oleh fa'il As-Samarqandi, oleh Imam As-Samarqandi fil Jawahiri, dalam kitab Al-Jawahir. Punya tak jumpanya itu sehingga kan dalam kitab Jawahir ni tak ada ta'lib. Muka surat berapa, jilid berapa. Biasa ada. Yang keduanya wal liwatu. Maksiat yang kedua ialah liwat. Liwat ni memasukkan seluruh hasyafah ke dalam dubur seseorang, sama ada isteri ke, bukan isteri ke, lelaki ke, perempuan ke, itu dia panggil liwat. Apa itu liwat? Al-istinaful bayani wa huwa, dan bermula dia liwat, itu mubtada. Khabar ilajul hasyafati, menusukkan akan hasyafah, idhafat masdar kepada maf'ul, au qadril hasyafah, ataupun qadar hasyafah. Qadar hasyafah bagi orang yang terpotong hasyafah. Dia ada hasyafah, lepas tu dia ada bala musibah kena pada dia, terpotong hasyafah.
maka ikut qadar hasyafah hak dulu dia lah. Kalau dia dilahirkan sejak lahir memang tak ada hasyafah, maka diukur qadar uruf, berapa besar ataupun panjang hasyafah tu. Maka dia kata masuk tu fi duburi zakarin. Duburi jar majrur, zakarin mudhaf ilaih. Ke dalam dubur orang lelaki atau unsan ataupun dubur orang perempuan. Sebab apa? Lima ruya, kerana barang yang diriwayatkan akan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid duburi. La yanzuru, tidak melihatlah oleh Allah. Tidak melihat bukan mana Allah buta ni. Allah tak peduli ya. Tidak melihat oleh Allah kepada ila rajulin, jar majrur ta'alluq pada yanzuru. Lelaki sifat ata yang mendatangi oleh lelaki itu maf'ulun bih akan rajulan. Dia setubuh. Ata sini makna kinayah kepada liwat, memasukkan hasyafah semua ke dalam dubur lelaki. Awi mra'atan ataupun dubur perempuan fid duburi, di dalam dubur. Datang tu mendatangi ikut jalan dubur. Kalau setubuh kut belah belakang tapi masuk faras tak apa. Kalau dia setubuh kut belakang dan masuk kepada dubur, itu yang haram. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi, Kitabur Ridha, bab ma jaa fi karahiyati ityanin nisa fi adbarihinna. Hadis yang ke-1198 daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini marfu', kata Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu, hadis ni hadis hasan gharib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul man mata wa huwa ya'malu amala qaumi lutin lam yalbath fi qabrihi ila sa'atin wa illa sa'atan wahidatan. Barang siapa man mata, barang siapa yang telah mati, ia man, barang siapa, dhamir mustatih wa kembali kepada man. Barang siapa yang mati, wawul hal. Itu wawul hal, jumlah haliyah bagi dhamir mustatir mata. Itu sahih haliyah. Wahuwa, dan hal keadaan bermula dia man tu. Khabar ya'malu, beramal ia man. Dia buat sesuatu, buat apa? Maf'ul mutlaq. Amala qaumi lutin. Maf'ul mutlaq li bayanin naw'. Melaksanakan akan pekerjaan kaum lutin, kaum Nabi Lut. Apa kaum Nabi Lut? Iaitu liwat. Bukan pekerjaan Lut, pekerjaan kaum Nabi Lut. Lam yalbath, maka tidak sama sekali tinggallah fi qabrihi, pada kuburnya, kubur man. Tak akan tinggal illa sa'atan wahidatan, melainkan sesaat yang satu. Mana sekejap je. Mana dia duduk sekejap je, nanti akan datang siksa. Apa ni dia sebut. Summa, kemudian duduk sekejap ya, kemudian summa yab'atsullahu ilaihi ilaman malakan, kemudian mengutuslah fa'il oleh Allah kepadanya, kepada man itu, maf'ulun bih malakan, satu malaikat sifat yushabbihu al-khattafa, yang menyerupai ia, syabbaha yushabbihu, yang menyerupai ia malaikat itu, maf'ulun bih al-khattafa, akan burung lang. Menyerupai burung lang. Fayakhtafuhu, maka menyambarlah ia malaikat akan man, sambak tu birijlaihi, dengan dua kakinya, dua kaki malaikat tu. Wa yatrahuhu, dan melempar ia malaikat akan man fi biladi qaumi lutin, pada negeri kaum Lut. Tu ni. Kepada negeri kaum Lut. Kena lempak, kena terkam, kena sambak, lepas tu lempak pula di negeri kaum Lut. Wa yuktabu, dan dituliskan akan apa? Akan man mata tu ala jabhatihi, ke atas. Bukan. Wa yuktabu ala jabhatihi, jabhati man, dan dituliskan ke atas dahinya, dahi orang tu. Tulis apa? Ayisun min rahmatillah. Dituliskan akan ayisun, naik fa'il. Akan orang ni, orang yang berputus asa, min rahmatillahi ta'ala, daripada rahmat Allah. Tulis ayisun min rahmatillah. Ni kalau dia tak bertaubat lah, dan Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya sebab dia tidak bertaubat ataupun sebagainya, maka dia kenalah siksaan begini, wal'ayyadzubillah.
Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq jilid yang ke-45 muka surat 406 dengan sanadnya sampai ke Waqi', kepada Imam Waqi'. Sampai kepada Imam Waqi'. Kemudian kata musannif rahimahullah, tapi dengan sanad ataupun dengan cara ungkapan hadis yang lain, tak sama dengan ni. Zakara zalika, telah menyebut akan demikian hadis ini, fa'il oleh Abu Laith, oleh Imam Abu Laith As-Samarqandi. Abu Laith As-Samarqandi. Kemudian wa yuhaddu, bila dah zina, bila dah liwat, wa yuhaddul hurru. Okay, dalam kitab usul fiqh ada bahas. Dia ada dipanggil bahasa dengan cara qiyas. Bahasa dengan cara qiyas, adakah kita boleh namakan liwat ni sebagai zina? Khilaf ulama. Pandangan pertama kata boleh kerana qiyas kepada zina. Maka kita panggil liwat tu sebagai zina pun boleh. Ada pendapat kedua kata tak boleh sebab tidak boleh qiyas bahasa. Tidak ada qiyas pada bahasa. Tidak ada qiyas pada bahasa. Maka apa bezanya kalau atas pendapat ulama yang boleh kata qiyas bahasa dengan tak ada qiyas bahasa? Kalau atas qiyas bahasa, atas pendapat ulama yang kata ada qiyas pada bahasa, maka liwat itu sabit hukum haram dan sebagainya berdasarkan nas Al-Quran yang mengatakan zina. Tapi kalau tidak ada yang sebegitu, tidak ada pendapat ulama mengatakan qiyas bahasa tu tak ada, maka liwat itu mestilah ada, kena sebut dalil lain. Kalau ada dalam nas dalil lain. Kalau tak ada dalil lain, hukumnya sama, maka kena qiyas. Hukum dalilnya qiyas. Dalil qiyas. Tadi qiyas bahasa, ni dalil qiyas. Contoh lagi, nabith dengan arak. Nabith, qiyas ulama ada yang kata ia tu dinamakan arak, ada yang kata bukan nama arak. Sebab yang kata nama arak tu boleh qiyas bahasa. Kerana hukum sama dengan arak. Maka bila atas pendapat ulama yang mengatakan ada qiyas pada bahasa, maka hukum nabis itu tersabit haram dengan sebab dalil arak. Atas pendapat ulama yang mengatakan qiyas bahasa tu tak wujud, tak ada, maka nabis itu jadi haram, mabuk atas dalil qiyas kepada arak. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yuhaddul hurru, dan dihukumkan hudud akan orang yang merdeka. Sifat al-muhsanu, lagi pula yang muhsan. Yang muhsan ni dia dapat pelihara diri dengan sebab kahwin. Dia pernah rasa bersetubuh. Dia pernah berasa bersetubuh dah 3 kahwin. Dia zina juga, dia liwat juga, dihadkan dia. Dihududkan dia. In kana mukallafan, dan jikalau adalah ia al-hurrul muhsan itu, tu mukallafan khabar kana, mukallaf. Khabar kana kedua, hurran, lagi pula merdeka. Khabar kana ketiga, wajidan lil wat'i. Wajidan ni dia dah merasai akan bersetubuh, wati. Lil wat'i. Li tu zaidah, wat'i maf'ulun bih wajidan. Fi nikahin sahihin, pada pernikahan yang sah sifat. Tu jadi muhsan. Zakaran au untha, sama ada ai sawa'un kana al-hurrul muhsanu zakaran au untha. Khabar kana mahzuf. Sama ada adalah orang yang merdeka muhsan itu lelaki, ataf au unthan, ataupun perempuan. Sama ada bizina wal liwati, dengan sebab zina dan liwat-liwat. Dua ni sama hukumnya. Bagaimana dihududkan dia? Ta'alluq bir rajmi, dengan rejam. Kalau muhsan. Dia dah kahwin dah dengan sah, dia dah rasai kesetubuhan, dia setubuh lagi, dia liwat lagi, dia zina lagi, maka kena rejam sampai mati. Rejam tu bil hijaratil mu'tadilati, dengan batu yang sederhana, bukan batu terlalu besar, bukan batu terlalu kecil. Hikmahnya ialah kalau batu terlalu besar, takut mati cepat. Sedangkan kita baling rejam tu nak bagi peringatan pada orang lain.
Kalau kecil pula, susah nak mati, menyeksakan dia pula. Begitu. Begitu juga dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahab kata, jarak nak baling itu pun tidak terlalu jauh, kerana kalau terlalu jauh, tak kena pula. Dan tidaklah terlalu dekat, kerana akan menyakitkan pula kepada orang yang kena lempar tu. Jadi jarak pun jarak mu'tadil. La bihasayatin khafifatin, bukannya la yuhaddu birrajmi bihasayatin khafifatin, dengan batu-batu yang kecil. Li'alla yatula ta'zibuhu, supaya tidak berterusan, tidak berpanjangan fa'il oleh mengazab, menyeksa akan dia, akan muhsan tu. Idhafat masdar kepada maf'ul. Wala bisakhratin, bukan juga dengan batu besar berdebak kali. Sebab apa? Li'alla tuzaffiqahu, supaya tidak mempercepatkan bunuh ia sakhrawat tu, akan apa? Akan huru musan tu, cepat mati. Maka bila cepat mati, fayafutu tangkilul maqsudu, maka luputlah oleh beri peringatan yang dimaksudkan, yakni beri peringatan kepada orang lain. Jangan jadi orang yang zina. Luputlah dia punya peringatan sebab cepat mati sangat. Wal ikhtiyaru, dan bermula yang terpilih, yakni cara yang terbaiknya ialah ayyakuna khabar, bahawa adalah ma yurma bihi, barang yang dilemparkan dengan dia, dengan barang itu, khabar kana mil al-kaffi, sebesar tapak tangan lebih kurang. Taklah halus kan, taklah besar sangat, besar tapak tangan ni. Wala yurbatu, dan tidak diikatkan akan dia, akan pezina tadi. Wala yuqayyadu, tidak diikat juga. Kalau kita nak bezakan, yurbatu ikat tangan kaki boleh, yuqayyadu ikat badan. Tak ikat lah, makna dia bebas. Wa yajibu ayyatawaqqal wajhu, dan wajiblah bahawa wa yajibu ayyatawaqqa al-wajha, dan wajiblah oleh bahawa menghindari ia seorang akan wajah, jangan lempar di muka. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi juga disebut lempar di kepala tak apa, muka ni tak boleh, kepala tak apa. Kalau kena tepat kepala tak apa, muka tak boleh, atas pendapat mu'tamad. Au bil madari, ataf pada kata bil hijarah. Bukan. Ataf pada kata mana ni? Ataf pada kata hatta yamut. Mana? Ayakuna ma yurma bila wala wa yajibu an yutawaqqa wajah. Au bil madari. Mana ni? Fa yafutu tanki wal ikhtiyar yakuna ma yurma bihi. Au bil madari. Ataf mana? Wa yuhaddu bil hijarah, tu tak ada matan tau, tak ada matan tu. Au bil madari atau bil hijarah al mu'tadilah, mana boleh juga. Au ay yuhaddul hurrul muhsanu bil rajmi bil madari, dengan al madar. Tu lah, tak betul ni. Aduh. Betul lah. Atau pada kata bil hijaratil mu'tadilah, boleh juga dengan lumpur. Lumpur apa ni? Aytini al-mustahjiri. Al-mustahjiri. Iaitu tanah yang jadi batu, makna tanah kerah. Tanah kerah yang membatu boleh juga lempar, bukannya batu saja. Hatta yamuta, ay hatta an yamuta. An dia panggil mansub bi an mudmarah. Mansub bi an mudmarah. Sehingga mati ia orang yang kena rejam tu, iaitu al-hurrul muhsan. Ialah kena rejam. Siapa kena rejam? Waqi, orang yang subuh tu. Lepas tu mautu'ah, orang yang kena setubuh, na'am, dia buat istidrak.
Naam, ya betul, kena rejam sampai mati, tapi la rajma 'alal mautu'i fi duburihi. Tidak ada sama sekali jenis rejam, isim la linafil jinsi, 'alal mautu'i ta'alluq satu mahzuf, khabar la linafil jinsi. Ke atas orang yang disetubuhi fi duburihi, pada duburnya, dubur mautu. Iaitu kis liwat lah. Kalau kis liwat, orang yang kena setubuh tu tak kena rejam. Tu. Tak kena rejam. Sama ada lelaki ke perempuan tak kena rejam. Tak kena rejam. Lepas tu bahkan haddul mautu'i. Apa hukuman dia? Bermula hudud orang yang mautu' ni, orang yang kena setubuh, khabar mahzuf sabitun ka haddil bikri. Seperti hukuman hudud orang anak dara, perempuan dara. Apa dia? Iaitu hukuman ghairul muhsan. Kena sebab ataupun kena sebab dan pisah daripada negeri. Kena pergi negeri lain, tempat lain. Pisah. Dia panggil apa? Pulau. Bukan pulau. Dia kena mengasingkan diri. Seseorang pemerintah tu kena mengasingkan dia daripada tempat yang dia buat zina tu. Pergi negeri lain. Jadi tak rejam lah. Tak rejam tu. Tak rejam. Tak rejam tu walaupun dia muhsan sekalipun. Rayah dalam kitab Fathul Wahhab. Meskipun dia muhsan sekalipun, orang yang dah kahwin dah, pernah merasa jima' dah, tapi ni bab setubuh di dubur. Walaupun gitu sekalipun, dia tak kena rejam, dia hanya kena sebat 100 kali yang sekali disebut. Okey. Kemudian, ada orang dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathul Wahhab dan sebagainya, dia buat persoalan. Kenapa kalau kita curi, kita potong tangan? Kenapa kalau setubuh bab ni kita tak potong kemaluan? Ada juga bahan. Kalau kita curi, kita potong tangan kan? Sebab mencuri. Okey lah. Dah kalau berzina, kenapa tak potong kemaluan? Jawapannya ialah kalau potong kemaluan, yang kena potong lelaki je. Sebab perempuan tak ada kemaluan yang kena boleh potong. Yang boleh potong. Ada kemaluan hak jenis panjang pendek. Tak ada perempuan. Perempuan leper gitu ya. Laki-laki, baru ada batang dia tu. Jadi kalau gitu tak adil lah, laki je kena. Perempuan tak kena. Tak boleh lah. Jadi sebab tu tidak ada potong kemaluan bagi hudud berzina dan liwat. Itulah kita Hasyiah. Kemudian, dia katanya, wa yuhaddu ghairuhu ay ghairil muhsan. Ghairul muhsani. Dan dihukumkan, dihadkan akan selainnya, naik fa'il. Selainnya, selain muhsan, dia tafsir ay ghairul muhsani, yakni selain muhsan. Dia dihad ko bimi'ati jaldatin, dengan 100 kali pukulan. Pam depan orang. Di Aceh ada buat. Dulu kita pergi Aceh tak ada pun. Mungkin tak ada pun masa tu. Ay wilaan, dengan secara berturut-turut lah, bukan relax-relax, turut-turut. Bukannya 20 hari ni, 20 minggu depan, ada 100 kali. Wilaan, itu asal. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bermula perempuan yang berzina, lelaki. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, az-zaniyatu mubtada, waz-zani khabar. Fajlidu, ni dia panggil Fajlidu ni khabariyah, jumlah insya'iyah amar. Jumlah insya'iyah amar. Jumlah insya'iyah amar. Jadi kalau jumlah insya'iyah amar ni, dia tak boleh dia khabar kepada jumlah khabariyah. Jadi kita takdirlah az-zaniyatu waz-zani tu khabar dia mahzuf. Batu kenapa dengan mereka berdua ni? Fajlidu kulla wahidin minhuma. Maka pukullah oleh kalian akan setiap seorang. Ay kulla wahidin. Okey, disebut dah. Kulla maf'ulun bih. Wahidin mudhaf ilaih. Minhuma minaz zani waz zaniyati mi'ata jaldatin. 100 kali pukulan. Surah An-Nur ayat 2. Wa taghribi sanatin. Wa taghribi sanatin, dan juga mengasingkan diri secara setahun, dalam setahun. Selama setahun. Dia Terengganu. Okey.
Ay yakni ila masafatil qasri, sehingga ke jarak perjalanan yang boleh mengharuskan qasar. Fama fawqaha ay fama sabata fawqaha fawqa masafatil qasri. Dan barang yang sabit ia barang lebih daripada lebih daripada masafatil qasri. Maknanya kena buang dia lebih daripada 2 marhalah. Kalau Terengganu contohnya dia buat maksiat Terengganu, zina Terengganu, liwat Terengganu, maka dia buang di Kelantan contoh. Dia buang di Pahang. Ataupun di kawasan negeri Terengganu yang sudah lebih 2 marhalah. Gitu. Dan imam tu, pemimpin yang nak buang dia tu mesti menentukan tempatnya. Tak boleh buang lebih kurang gitu ya. Itu yang kata kena buang tu in ra'ahul imamu, jikalau berpendapatlah akan dia akan taghrib tadi tu oleh al-imamu, oleh pemimpin. I'anna Umar, kerana bahawasanya Sayyidina Umar gharraba yugharribu taghriban, membuang ia, mengasingkan ia orang yang zina, akan orang yang zina tu ila Syam, ke Syam. Wa Uthmana, dan Sayyidina Uthman atau Umar ila Misra, ay gharraba ila Misra, buang orang yang zina tu ke Mesir. Wa Aliyan gharraba ila al-Basrah, dan Sayyidina Ali buang orang tu ke Mesir, ke Basrah. Fala, maka tafri'nya fala yakfi taghribu az-zani tu ila ma duna masafatil qasri, maka tidak memadailah oleh membuang orang yang zina itu, buang negeri itu, buang daerah itu, ila ma duna, kepada jarak yang kurang daripada masafatil qasri, jarak yang kurang yang tidak boleh untuk melaksanakan qasar. Contohnya buat di Gong Badak, dia buang di sebelah Takir, tak boleh ya. Wal yakun taghribuhu ila baladin muayyanin, maka hendaklah lamul amri, hendaklah seseorang itu, hendaklah taghribuhu, hendaklah buang orang tu ila baladin muayyanin, kepada negeri yang tertentu. Terengganu mu disabitkan kesalahan, dibuang negeri ke Kelantan, Kelantan tu di Kota Baru, contoh. Maka fala yursiluhu, bila begitu fala yursiluhul imamu, maka tidak boleh menyingkirkan ataupun membuanglah ataupun menghantarkan, mengirimkan akan orang yang zina tu al-imamu fa'il, oleh pemimpin, irsalan maf'ul mutlaq, lepas gitu ya. Irsalan akan sebagai lepas gitu ya. Irsal ni asal lepas, kirim. Lepas gitu tanpa tentu tempat. Irsalan ai bi ghairi ta'yinil balad. Tanpa menentukan negeri mana. Wadzalika al-madhkur minal ahkam, dan bermula demikian yang tersebut itu daripada segala hukum-hukum ini, lil hurri, ta'alluq satu mahzuf khabar, ai sabitun lil hurri, sabit ia pada orang yang merdeka ni. Kalau hamba separuh, maka dia kata wa nisfu dzalika, dan wa nisfu dzalika, buat waw istinah tak apa, nisfu mubtada, dzalika mudhafu ilaih, lirraqiq ay sabitun lirraqiqi, bermula separuh daripada demikian itu sabit pada hamba, sabit pada hamba. Tu kemudian kata musannif walau muba'adan, ay walau kana ar-raqiqu muba'adan, meskipun adalah hamba itu hamba muba'ad, ada 2 tuan, seorang tuan merdekakan dia, seorang tuan tidak merdekakan dia lagi, jadi dia tetap dapat separuh kalau berzina. Fayuhaddu, maka dihududkan, dihadkan akan hamba ar-raqiq itu 50 ay 50 jaldatan, 50 nisbah pukulan, sebab orang merdeka 100. Wa yugharrabu, dan dibuang negeri akan dia akan raqiq itu nisfa amin, separuh tahun 6 bulan, sebab yang buang negeri bagi merdeka setahun. Liqaulihi ta'ala, kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat, surah An-Nisa ayat 25. Fa idza, maka apabila, uhsinna, dijaga akan mereka itu, uhsinna ni muhsanah, ahsana yuhsinu ihsanan wa huwa muhsin wa dzaka muhsan, muhsan ni isim maf'ul, jadi dia kalau buat fi'il jadi mabni lil majhul, uhsin. Fa in ataina, maka jikalau mendatangilah oleh mereka itu perempuan bi fahishatin, dengan benda yang buruk, yang keji, iaitu zina atau liwat, fa alaihinna, maka ke atas mereka itu nisfu ma 'alal muhsanat. Ini merujuk pada hamba,
separuh daripada barang yang terkena ke atas orang muhsan. Ai muhsan tu al-harairi minal azabi, iaitu orang-orang yang merdeka yang muhsan. Minal azab, apa dia ma tu? Bayan, minal azabi, daripada siksaan ataupun daripada hukuman. Kena separuh. Wal muradu al jildu, maksud separuh ni kalau nisbah orang yang muhsan, macam mana nak separuh bunuh? Oh, maksudnya pukul lah. Wal muradu al jildu. Bermula yang dikehendaki dengan dia itu ialah al jildu khabar. Lianna rajma, kerana bahawasanya rejam nak separuh lagu mana? Iaitu qatlun, iaitu bunuh. Wal qatlu la yantasifu. Sedangkan bermula bunuh itu tak boleh separuh-separuh. Boleh tak? Orang separuh hidup, separuh mati. Nak bunuh lagu mana separuh? Jadi makna rejam lah separuh tu untuk muhsan. Afada dhalika asy-Syirbini, telah beri faedah akan demikian tersebut itu oleh Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj jilid yang keempat muka surat 149. Maksiat faraj yang ketiga, wa minha, dan sebahagian daripadanya, daripada mana? Ai min ma'asil farji, daripada maksiat faraj. Min ma'asi jar majrur, al farji mudhaf ilaih. Ma'asi jamak taksir, ialah mubtada muakhar. Ityanu bukan ityani. Kita ityani, tak betul. Ityanu mubtada muakhar. Al bahaimi mudhaf ilaih. Ityanul bahaimi idhafat masdar pada maf'ul. Mendatangi akan natang. Mendatangi binatang makna setubuh binatang. Dia tabuh kambing, dia tabuh lembu, dia setubuh kambing. Walau milkahu, ay walau kana al bahaim tu, walau kanatil bahaimu malik milkahu, milka az-zani ataupun milka bukan zani. Milka malikil bahimah. Milka maliki al-bahaim. Walaupun miliknya milik pemilik bagi pemilik natang tu sekalipun. Walaupun miliknya. Yakni sawaun kanat. Ini tambahan Syekh Nawawi. Takmim yang kedua. Takmim yang bukan dia letak takmim. Sawaun kanat ay kanatil bahaimu. Sama adalah ia menatang tu khabar makulatan, dimakan akan dia akan menatang. Anjing dah. Kambing, lembu, kebau, dia setubuh situ. Amla ay la takunul bahaimu makulatan, ataupun tidak adalah binatang itu dimakan, seperti kucing, seperti anjing. Dia setubuh kucing, dia setubuh anjing. Hukum dia haram. Lepas tu kena had ke? Tak kena had. Pendapat yang sahih, was sahihu, bermula ay wal qaulus sahihu, bermula pendapat yang sahihnya fi dzalika ityanil bahaimi, pada mendatangi binatang setubuh tu khabar. At-ta'ziru, ialah ta'zir yang ditakzirkan oleh pemerintah. Berapa denda dia? Faqat saja. La yuhaddu, tidak dihad. La al-haddu. La al-haddu, bukannya al-haddu. Atah pada ta'zir. Bukannya al-hadd. Liqauli Ibn Abbas, kerana berdasarkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, laisa 'ala alladhi ya'ti al-bahimata haddun. Haddun isim laisa muakhar. Ala ta'alluq satu mahzuf, khabar laisa muqaddam. Alladhi jar majrur, ya'ti silah alladhi al-bahimata maf'ulun bih. Tidak ada ke atas orang yang bersetubuh akan binatang itu haddun, hudud sekalipun tak ada. Rawahu, telah meriwayat akan qaula Ibn Abbas ini oleh fa'il An-Nasa'i, oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra oleh Imam Nasa'i, Kitabur Rajmi, babu man waqa'a ala bahimatin, hadis yang ke-7301 daripada hadis Abu Razin an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa mithlu hadha la yaquluhu illa an ta'limin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula contoh demikian ini, contoh ini, seumpama ini, khabar la yaquluhu, tidak berkata akan mithlu hadha, yakni oleh Ibnu Abbas, illa an ta'limin, melainkan daripada pengajaran daripada Nabi SAW. Nabi SAW aja, batu sahabat cakap gini. Walaupun tak ada hadis yang jelas, tapi sahabat boleh kata gini sebab guru mereka adalah Nabi SAW. Tak mungkin dia cakap benda yang tak diajar di Nabi SAW. Tu. Wa idzan tafal hadatsu thabatat ta'zir.
Wa idzan tafal haddu thabatat ta'ziru. Apabila ternafilah fa'il oleh hudud, maka sabitlah ta'zir. Ta'zir hukum syarak juga. Li'annahu kana bahwasanya seseorang itu ata maksiatan, mendatangi ia seorang akan maf'ul bih maksiat, sifat la hadda fiha. Okey, gini. Li'anna thubutat ta'ziri. Kerana bahwasanya sabit ta'zir itu bukan. Li'an tak kenal tu. Li'anna syakhsah. Tu lah. Kerana bahwasanya ni elak kenapa sabit ta'zir. Dia boleh kata kalau mengaji ibarat semua dia kata ni elak suatu mahzuf. Ai wa innama sabatat ta'ziru li'anna syakhsah ata maksiatan. Kerana bahawasanya seseorang itu mendatangi ia seorang akan maf'ul bi satu maksiat sifat la hadda fiha, yang tidak ada huruf sama sekali, sabitun fiha ai fi maksiat, wala kafarata, dan tidak ada sebarang kafarah, wala diyata, dan tidak ada sebarang dia, tak ada sebarang dia, tak ada sebarang kafarah. La hadda fiha wala kafarah. La hadda fiha wala kafarata ay la kafarata fiha wala diyata ay wala diyata fiha. Ini dalam bab tu lah. La haula wala quwata. Boleh baca banyak tu. La hadda fiha wala kafaratun. Dan sebagainya. La haddun fiha wala kafarata. Boleh berlaku. Tu semalam tu memang. Ini kalau dia buat maksiat, yang maksiat tu tak ada hudud, tak ada kafarah, tak ada diyat macam membunuh, maka dia kena ta'zir. Itu wali anna dzalika farjun la tamilu ilaihi nafsus salimatu fala yushtaha tab'an. Wali anna ilak kedua, kenapa kena ta'zir? Wali anna dzalika ityana al-bahaim tu. Bukan. Betul lah. Wali anna dzalika ityan itu, dan kerana bahawasanya demikian mendatangi bahaim tu ialah dia mendatangi farjun, faraj, sifat la tamilu, yang tidak cenderunglah ia ilaihi, ila farjin, kepada faraj itu tak cenderung fa'il oleh an-nafsu, oleh nafsu, sifat as-salimatu, yang sejahtera ia nafsu hak normal, hak mu'tadil, hak normal, hak biasa, dia tak ambuh pun parah binatang tu. Tapi dia ni terlebih lajak. Dia ni orang yang teruk lah. Fala yushtaha ay fala yushtahal farju taba'an, maka tidak diingini akan parah itu, parah binatang, taba'an, pada tabiat. Pada tabiat manusia tak bolehlah. Hak binatang tu ya nak manusia juga. Maka fala yuhaddu bihi ay fala yuhaddu syakhsu bihi bi ityanil bahai. Dengan sebab mendatangi manusia, mendatangi binatang tu tak kena had. Li'anna al-hadda, kana bahwasanya hudud tu khabar innama hanya syara'a zajiran lima yushtaha bukan li'anna al-hadda innama syuri'a kerana bahwasanya hudud itu hanya disyariatkan akan hudud zajiran maf'ul ajli, kerana nak memberi peringatan, lima yushtaha bukan, kerana nak mencegah, lima yushtaha, akan barang yang diingini akan barang. Yang mari hudud tu sebab nak cegah benda yang orang tu suka nak buat berdasarkan nafsu. Tapi sekarang ni benda ni la yushtaha. Benda yang sepatutnya tak suka, tapi tiba-tiba dia suka. Lawan fitrah. Jadi ala tara, tidakkah engkau melihat? Ala tara, tidakkah engkau melihat? Ala adatu istiftah. Tara, tidakkah engkau melihat? Mu tak tengok kau. Dak ada tu istiftah tu. Ala apa ni? Ala, tidakkah kau melihat? Kalau ada tu istiftah apa dia? Kalau nahwu. Mungkin lain ke takut silap pula. Ada tu istiftah. Sama ke beza? Ada tu istiftah dia panggil. Tahu tak, ada tu istiftah. Ada tu istiftah.
Ya. Hmm. Hmm. Ada tu istiftah. Ni lambat tu. Tu. Ada tu istiftah. Betul? Ada tu istiftah. Ada tu istiftah dia panggil. Tidakkah engkau beringat? Tidakkah engkau melihat anna syakhsa akan bahwasanya jumlah anna ni maf'ul bih taro. Halat mahallal maf'ul dalam mutamimah. Tamimah tu hebat tau. Siapa yang ngaji tamimah tu faham semua tu. Memang dah cerita. Ala tara bahawa tidakkah engkau melihat akan bahwasanya seseorang asyakhsa sifat pula khabar anna la yuhaddu tidak diberikan hukuman hudud bisyurbil bauli dengan sebab meminum kencing. Minum air kecil ada tak kena hudud? Tak ada. Sebab minum air kecil ni benda yang la yustaha. Benda yang tak diingini pun dia pergi minum juga. Beza dengan arak. Arak ni yustaha, benda yang orang nak. Dan kena bila dia minum kenalah hudud. Lima zakarna, kerana barang yang telah kami sebutkan. Apa barang yang kami sebutkan? Iaitu la yustaha tab'an. Pada sudut tabiatnya dia bukan benda yang nak diingini oleh seseorang. Kecing tu. Ada minum air kecil. Wa hadzal qawlu, dan bermula pendapat ini khabar nassa alaihi, telah menaskan atas hadzal qaul fa'il oleh asy-Syafi'i, oleh Imam Syafi'i, wa qata'a bihi, dan telah memutuskan ia bihi dengan hadzal qaul fa'il oleh ba'dul ulama asy-Syafi'iyah, oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'iyah. Qala Syekh Syarih walau aulaja fi farji maitatin, jikalau memasukkan ia seorang pada faras orang mati. Tadi orang hidup ni orang mati tak. Dicocok siapa dalam faras orang mati. Maka fala hadda ala rajih. Mana ada khilaf. Pendapat mu'tamad fala hadda ay sabitun ala rajihi. Tidak ada sama sekali hukuman hudud menurut ala rajihi ay in jaraina ala alqaul rajihi. Jikalau kita berpendapat atas pendapat yang rajih. Sebab apa? Li'annahu, kerana bahawasanya al-mayyita tu. Li'annahu ataupun tak ada. Li'annahu wa sya'an la yushtaha. Tu bukan, betul lah. Li'anna farja maytati. Farja maytatin tu la yushtaha farju maytati. Tidak diingini akan farah mayat tu tabaan pada tabiat. Sama juga. Ilat dia sama. Ilatnya tidak diingini syahwat pada tabiat. Maka tak kena hudud. Wallahu a'lamu. Bermula Allah itu yang maha mengetahui. Zakara dzalika, telah menyebut akan demikian hukum oleh fa'il al-Hisniyu dalam kitab Fi Kifayatil Akhyar. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, muka surat 619. Kitab Imam al-Hisni, Taqiyuddin al-Hisni, dia ada syarah minhaj. Baru keluar tu Kifayatul Muhtaj. Besar jilid tu, berapa puluh jilid tu. Besar. Tak jual kitab masih on the way tu. Maksiat yang seterusnya berkaitan faraj, walistimna'u, dan onani. Bin nuni wa bil maddi, dengan hala kaunil istimna' maqru'an bin nun, dibaca dengan nun. Alistimna' wa bil maddi, dan mad. Istimna' bukan istimna' tanpa hamzah. Ayat ni maksudnya ta'ammudu inzalil mani, sengaja mengeluarkan mani. Tapi yang kata istimna' haram ni biyadi ghairil halilati, dengan tangan selain halilah. Apa halilah? Aizaujati awil amati, isteri ataupun hamba perempuan. Sebab apa disebut tangan? Sebab ghalibnya orang ni dengan tangan. Ala sabil ghalib. Bukan maknanya kalau selain pada tu harus. Bukan. Saya kata, tangan halilah yang halal. Dah kalau isteri guna kaki macam mana? Sama. Bukan kata haram.
Oh, haram lah isteri guna kaki, guna tangan ya. Tak betul tu. Contoh bab apa guna yadi, bab tu khali. Tu boleh. Jadi istimna dengan guna tangan isteri boleh. Tu ataupun hamba perempuan. Amma huwa, adapun bermula dia. Adapun bermula dia bihima. Amma huwa ay al-istimna'u bihima ay bi az-zawjati wal amah fajaizun. Maka iaitu harus. Jawab amma. Lagi pula khabar. Habis. Tu istimna. Seterusnya wal wat'u. Hadis-hadis dah. Iaitu yang selanjutnya haram, yang maksiat yang selanjutnya berkaitan farah wal wat'u, dan bersetubuh. Lil halilati, bagi isteri atau hamba perempuan. Mana kuat haramnya? Tapi fil haidi, jar majrur. Ketika haid dia setubuh ke farah tu, haid hukum dia haram. Awin nifasi, ataupun nifas. Wa yusannu liman wati'al haidu fi qubuliha walau bizinan. Hak ni nak kata kena bayar. Kena bayar, sunat. Sunat kedak bayar kalau setubuh seseorang ketika haid, khilaf ulama. Pendapat pertama wajib, pendapat kedua sunat, pendapat mu'tamad sunat. Jadi kita ni pendapat mu'tamad. Wa yusannu, dan disunatkan liman wati'a, bagi orang yang mewati ia man maf'ul bi al-haidha, akan orang yang berhaid, fi qubuliha, di kuburnya kubul haid, walau bizinan, ay walau kana wat'ul haidi bizinan, walaupun wati orang haid tu dengan atas dasar zina sekalipun, ketika berzina tu perempuan tu haid, kita berzina dengan dia, sunat untuk kita bayar ni. Bila? Idza kana amidan. Ayat tasaddaqa bidinarin tu naib fa'il dia. Naib fa'il yusannu. Idza kana amidan, jikalau ada ia seorang wati tu amidan, kalau sengaja. Mana kalau tak sengaja tak sunat. Tak sengaja. Mukhtaran, ia yang memilih, bukan dipaksa. Aliman, tahu bitahrimi, dengan pengharaman. Wabil haidi, dan tahu dengan keadaan isteri dia ataupun perempuan tu haid. Maka sunatnya ayyatasaddaqa bidinarin, bahawa bersedekah ia seorang wati tadi bidinarin, dengan 1 dinar. 1 dinar ni apa tujuan dia buat gini? Supaya kita tidak rasa gemar nak maksiat dengan bersetubuh ketika haid. Jadi dinar ni pun ada khilaf kat zaman sekarang ni. Dinar public gold lain pula, dinar biasa lain pula harga dia. Ikutlah. Fattaqullah mastata'tum. Tu au bima yusawihi. Au bima yusawihi yusawid dinar, ataupun dengan nilai barang yang menyamai ia barang akan dinar. Yang menyamai 1 dinar. Sama ada bayar 1 dinar sungguh, ataupun yang menyerupai 1 dinar. Bila yang 1 dinar ni setubuh ketika haid, in wati'aha fi iqbalid dami, jikalau mewati ia wati akan perempuan fi iqbalid dami. Iqbalid dam, khilaf ulama dalam kitab al-majmu' syarah muhadzab, kata iqbalud dam ada 2 pendapat. Apa maksud dia? Maksud yang pertamanya, dia ada iqbalud dam, selepas ni disebut idbarud dam. Idbarud dam. Iqbalud dam, pendapat pertama kata iqbalud dam ini ialah ketika mana darah kuat keluar. Biasa darah kuat keluar ni ialah pada awal-awal. Biasa gitu. Idbarud dam pula pada akhir keluar darah, iaitu darah waktu tu darah sifat dia sudah tidak kuat. Tu pendapat pertama. Pendapat kedua pula, iqbalud dam selama mana keluar haid. Idbarud dam ketika kering haid sebelum mandi. Tu pendapat kedua. Ketika kering haid sebelum mandi, tu pendapat kedua. Tu. Kata dia, ai fi hali tazayudihi. Apa iqbalud dam? Dia tafsir pada keadaan bertambah darah. Ai apa bertambah darah? Ai qaribin min nisfi muddatil haid, iaitu dekat daripada separuh tempoh haid. Awal-awal tu kebiasaannya darah dia kuat. Biasaan. Ambil tak kebiasaan tu, kebiasaan. Okey. Wa binisfi wa binisfi dinarin, dan dengan sunat dibayar dengan separuh dinar,
Kabaqiyatil ma'asi, seperti mana maksiat-maksiat yang kita buat ni, sunat kita sedekah separuh dinar. Tu bukan setakat ni saja. Bila in wati'aha, jikalau bersetubuh ia seorang, dia akan seorang perempuan, fi idbaridam. Apa idbaridam? Ai ma ba'da awaili tanaqusihi, yakni selepas awal-awal berkurang darah, wa yastamiru, dan berterusanlah ia darah tu begitu dalam keadaan kurang begitu, makin nak habis ilal ghusli, sehinggalah dia mandi. Sehinggalah dia mandi. Di akhir-akhir darah pun dah bertukar warna kuning, keruh dan sebagainya, not on the way habis kebiasaannya. Kemudian dia kata, fa idza wati'a, maka apabila mewati ia seorang, bainal inqita'i wat tatahhuri, antara terputus darah dan juga suci. Suci sini mandi, inqita' ni putus darah. Dia dah suci dah, dia tak mandi lagi, dia pergi wati situ. Maka nak kena sunat bayar berapa? Sunnat tasadduqu bima dzukira, ai binisfid dinar. Maka sunat dibayarkan, disedekahkan dengan barang yang tersebut itu, iaitu separuh dinar. Itu. Habis. Patut tu sekali subuh. Kalau berkali-kali lah sunat sedekah. Wa yatakarraru tasadduqu bi takarruril wat'i, dan berulang-ulanglah oleh sedekah itu fa'il. Bi takarruril wat'i, dengan berulang-ulang oleh wati, idhafat masdar pada fa'il. Wa illam yatasaddaq amma qablahu, meskipun tidak sama sekali bersedekah ia wati amma qablahu, amma sabata qablahu qabla wat'i tsani. Sebelum wati yang kedua. Sebelum wati kedua dia tak bayar lagi, dia tak sedekah lagi hasil wati pertama. Walaupun begitu sekalipun, berlakunya bila wati yang kedua ada sedekah yang sunat dibayar juga. Gabung liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a ar-rajulu ahlahu, waqa'ani kinayah jima', apabila bersetubuh ia oleh lelaki, maf'ulun bih akan ahlinya, yakni isterinya, isteri lelaki, wahya hal wawul hal sahib hal pada ahlahu, maf'ulun bih, wahya hal keadaan bermula dia ahluhu tu haidun, ahluhu kena pada isteri lah, sebab tu dia muannaf, haidun khabar, haid ia, in kana, jikalau adalah ia, jikalau adalah ia, dhamir ni merujuk pada dam, merujuk pada dam, dia panggil dhamir pada benda yang ma'hud fi dhihn, benda yang faham. Apa tu? Wa in kana damu daman ahmar, kalau darah itu darah yang merah, ni awal-awal, ni iqbalud dam, awal-awal darah tu kuat. Falyatasaddaq bidinari, maka hendak bersedekahlah ia rajul tu bidinari, dengan 1 dinar. Lam tu lamul amar. Wa in kana asfara, wa in kana damu asfara, ni darah tu sudah sifat dia sudah kurang dan berada di hujung. Falyatasaddaq binisfi dinari, maka hendak bersedekahlah ia dengan separuh dinar. Rawahu Abu Dawud wal Hakim, telah meriwayatkan hadzal hadis oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, Kitabun Nikah, babun fi kafarati man ata haidan, hadis yang ke-2170, dan hadis riwayat wal Hakim dalam Mustadrak Hakim, Kitabul Jum'ah, hadis yang ke-612 daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu marfu'an, dan kata Imam Hakim, hadza hadithun sahih, dan telah diakui oleh Imam Az-Zahabi radhiyallahu taala. Wa kal haidi, dan seperti orang perempuan haid itu, fima dzukira, fima dzukira tu min haitsu, dari sudut apa? Dari sudut hukum lah. Hukum haram tubuh, sunat sedekah, hak tu an-nufasa'u mubtada muakhar, kal haidi ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Samalah dalam kitab Imam Asy-Syirazi, dalam kitab Al-Muhadzab, Imam Syirazi rahimahullah taala kata lebih kurang atau kama qal an-nifasu hukmun nifasi ka hukmil haid, hukum nifas seperti hukum haid. Afada dzalika Syekhul Islami, telah beri faedah akan demikian itu, maf'ul bih fa'il Syekhul Islami, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tuhfatut Tullab. Tuhfatut Tullab syarah tahrir, muka surat 213, wasyarqawi, iaitu hasyiah asy-syarqawi ala Tuhfatut Tullab. Tu
Jilid yang kedua muka surat 263. Habis. Itu setubuh ketika haid nifas, hukum dia haram. Ataupun setubuh tu au ba'dan qita'ihima, ataupun setubuh tu selepas terputus kedua-duanya, ail haidi wan nifasi. Haidi ke haidi ya? Sini nusrah sini haidi. Haidi kena pada orang isim fa'il. Guna kita. Sini haidi ke haid. Sini haid. Sini betul. Maktabatul Musi al-haidi, itu yang sebenar. Kita ni tahqiq ni al-haidi. Hak tu tak kena. Sebab haidi tu kembali kepada isim fa'il. Bukan terputus orang yang haid. Terputus haid. Tu. Diri haid tu terputus. Wan nifasi dan nifas. Satu lagi. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut, dia beri peringatan kepada orang yang mengajar khususnya. Banyak orang menyangka bahawasanya terputus haid itu wajib mandi. Terputus haid itu wajib mandi. Sebenarnya bukan. Terputus haid itu syarat sah mandi. Adapun ketika mana haid itu berlaku, di mana wajib mandi? Ketika mana haid keluar. Di manakah wajib mandi? Ketika nifas keluar. Hak tu ketika tu bila keluar nifas, bila keluar haid, situ wajib mandi. Waktu wajib mandi sudah ada. Tapi sahnya mandi bila? Selepas terputus. Itu. Bukan makna waktu haid itu tak wajib mandi. Selepas putus baru wajib mandi. Tu biasa kita ucap gitu. Memang biasa kita ucap gitu, tapi hakikatnya wajib mandi ni sebab haid. Mari haid wajib mandi. Tapi tak boleh mandi lagi. Hukum dia haram mandi. Bila mandi? Sahnya mandi selepas putus darah. Begitu. Tu tanbih dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa qabla al-ghusli, dan sebelum mandi. Dia setubuh selepas terputus darah dan sebelum mandi. Kalau mandi tu kalau ada ayak, kalau tak ada ayak, qabla tayammum, atau sebelum tayammum. Qabla dharaf zaman. At-tayammumi mudhafu ilaih. Inda adamil ma'i, ketika mana tak ada air, Jadi nak tayammum untuk setubuh boleh. Kalau tidak ada ayak. Hadza bermula ini, hadzal hukmu khabar madhhabu aktsari ahli ilmi. Ialah mazhab kebanyakan ahli ilmu. Madhhabu khabar wa huwa mudhaf, aktsari mudhaf ilaih. Kenapa aktsari bagi bawah? Bukan mamrud as-saraf ke? Kerana dia mudhaf, idhafat. Ahli ilmi, ahli ilmu. Okey. Qala al-Baghawi, telah berkata oleh Imam Baghawi. Ni satu lagi. Boleh sebut al-Baghawi ke? Bukan dia tu berat dhamah ke? Berat dhamah ke? Kita sebut al-Baghawi tu nak bagi zahir i'rab. Kalau ikut asal al-Baghawi. Dia fa'il, i'rab fa'il dia fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Mana amin zuhuriha al-thiqal. Itu asal al-Baghawi. Tapi kita baca al-Baghawi nak bagi nyata i'rab fa'il tu ya. Lepas tu thiqal tu thiqal. Thiqal tu orang Arab, bukan kita. Ringan berat tu orang Arab, bukan kita. Kita boleh sebut lah tu. Kemudian kata ya, qala al-Baghawi, telah berkata Imam Baghawi, dia bawa mari pendapat yang luas sikitlah. Wa dhahaba Abu Hanifata, dan telah berpendapatlah fa'il oleh Imam Abu Hanifata. Hanifata mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Kerana ta'nis dan isim alam. Ila annahu dhahaba ta'alu ilah. Berpendapat kepada bahawasanya ila annahu. Ila annahu kepada bahawasanya. Ini panggil halat mahallal majru. Menempati tempat majru pula ni. Annahu bahawasanya syaat idza qata'a damuha, apabila terputuslah fa'il oleh darahnya, darah haid, li aktsaril haidi, bagi tempoh sebanyak-banyak haid. Mana sebanyak-banyak haid? Wahia, dan bermula dia. Tu. Wahia ke wahua? Main nahu ni payah dia lambat sini. Wahia ke wahua
Wahia kok. Wahia indahu asyratu ayyamin. Wahia dan bermula dia. Dia mana? In qata'a damuha damul haid. Hiya tu kena takrir jauh sikit sebab dia ni nak bincang berkaitan dengan aktsarul haid. Aktsaru tu isim tafdhil muannas. Muzakkar. Muzakkar aktsar af'ala. Kalau muannas atau wazan fu'la. Wahya dan bermula dia. Kita boleh buat wahya dan bermula dia muddatu aktsaril haid. Itu. Tempoh sebanyak haid inda Abi Hanifah khabar asyaratu ayyamin. Asyaratu bukan asyarati, kita asyarati. Salah. Iaitu 10 hari. Dia kata gini. Imam Abu Hanifah, kalau dah dia haid itu dah mencapai 10 hari, dia berhenti, belum mandi lagi, boleh setubuh suami. Tapi kalau dia berhenti kurang daripada 10 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 5 hari, berhenti, lepas berhenti nak setubuh tak boleh. Kena mandi dulu. Itu Imam Abu Hanifah. Dan dikritik oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kenapa jadi begitu? Pelik. Kenapa 10 hari boleh setubuh tanpa mandi, hak kurang tu tak boleh setubuh tanpa mandi? Dia kritik lah situ. Okay. Kemudian dia kata, yajuzu lizawji ghisyanu al-mar'ah ataupun az-zawjah tu. Haruslah bagi suami itu ghysyan tu menjimuk ia akan isteri qabla al-ghusli, sebelum mandi. Harus. Ghisyanu fa'il yajuz mudhaf ilaih qabla dharaf zaman al-ghusli mudhaf ilaih. Tu. Wa qala al-mujahidu, dan telah berkatalah oleh Mujahid, wa ata'un, dan juga ata' wa tawus, dan tawus, idza ghasalat farjaha, apabila membasuh ia seorang perempuan, maf'ulun bih farjaha, akan farajnya, farah perempuan. Yajuzu lizawji, haruslah bagi suami khabar fa'il ghisyanu az-zawjah, bersetubuh akan isteri itu qabla al-ghusli, sebelum mandi. Ni basuh je. Lagi ni basuh je. Basuh je boleh terus mandi. Boleh terus subuh. Lepas tu nak mandi, lepas tu mandi lah. Tu. Kemudian ataupun setubuh au ba'da ghuslin bila niyatin, ataupun dia setubuh isteri dia selepas kering haid, dia mandi tapi mandi tak ada niat. Pula dah. Dia mandi tak ada niat, tak sah lah mandi. Bila tak sah mandi, boleh tak setubuh, tak disetubuh. Hukum dia haram. Tu. Au ba'da ghuslin bila niyatin, atau selepas mandi yang tak ada niat. Au ba'dal ghuslin, ataupun selepas mandi tapi ma'afaq di syartin, serta luput salah satu syarat min syurutil ghusli, daripada syarat-syarat sah mandi. Dia mandi dah, dia ada niat, cumanya dia tak cukup syarat-syarat sah mandi. Contohnya ada hail. Contoh ada penghadang yang boleh menghalang air sampai ke badan. Di annal ghuslal khaliya 'anil niyyati, kerana bahwasanya mandi sifat yang bebas ia mandi itu daripada niat, awi syarti ataupun syarat, khabar la yasihhu al-ghuslu, tak sah oleh mandi itu. Tak sah dah. Niat tak ada, syarat sah tak lengkap, rukun tak ada contohnya. Mana akan sah? Maka bila tak sah, fawujudul ghusli ka'adamihi, ay sabitun ka'adamil ghusli, maka bermula ada mandi itu sabit ia seperti tak ada. Ada macam tak ada. Ada macam tak ada. Jadi sia-sia lah. Lapar tak makan ni. Wa mahallu hurmatil wat'i, dan bermula tempat haram bersetubuh itu fi halil haidi wan nifasi, pada ketika haid dan nifas itu. Mahallu mubtada hurmati mudhafu ilaih, al-wat'i mudhafu ilaih, fi hali jar majrur, al-haidi mudhafu ilaih, wan nifasi ataf. Tempat yang kata haram setubuh ketika haid nifas tu bila? Illam yata'ayyan, jikalau tidak sama sekali tertentu ia wati tu lidaf'i zinan, untuk menolak zina. Maknanya dia boleh elak zina kalau tak setubuh dengan benda lain, maka haram dia setubuh ketika haid nifas. Kalau tak ada cara lain dah melainkan setubuh untuk elak zina, boleh setubuh ketika tu. Ad-daruratu tubihul mahzurat.
Tulis tubuh ketiga tu. Okey. Wa illa illam lam yata'ayyan bi ayyata'ayyana, dengan sekira-kira bahwasanya tertentu ia wati tu, yakni tertentu ia wati lidaf'i zinan, untuk mengelakkan zina, fala hurmata 'ala zauji, tidak haramlah sama sekali ke atas suami. Khabarlah mahzuf, hurmata nafi jinsi. Li'annahu, karena bahwasanya seorang tadi yartakibu, membuat ia seorang lelaki tu akhaffa maf'ulun bih, akan benda yang paling ringan di kalangan mafsadatain, al-mafsadatain, dua benda kerosakan, dua benda kebinasaan. Wati ketika setubuh, wati ketika haid, satu mafsadah. Zina, satu mafsadah. Hak lebih ringan, wati dengan isteri ketika haid. Dia ambil hak yang paling ringan. Sebab apa dia ambil yang paling ringan? Lidaf'i asyaddihima, untuk menolak akan salah satu yang lebih teruk. Mana? Yang lebih teruk? Zina. Asyaddihima, asyaddi az-zina wa wat'i fil haid. Bahkan yang bagi idrak intiqali, bahkan yang bagi siogianya fa'il wujubuhu wujubut wat'i, wajib wati pula. Sebab elak zina haram. Elak zina, yang sesuatu yang boleh mengelakkan zina, hukumnya wajib. Maka wajib ya. Ketika haid sekalipun. Hina idin, ketika itu, ay hina id dafa'a asyaddahuma, apabila ketika mana nak mengelakkan salah satu daripada yang terlebih dahsyat mafsadah tu. Wa qiyasu dzalika, dan bermula qiyas demikian wat'i zaujah fil halil haid wan nifas inda ta'ayyunihi, ketika tertentu hak tu cara dia qiyas kepada halul istimta'u biyadihi, iaitu halalah oleh istimta' bersedak-sedak biyadihi, dengan tangan dia sendiri, iaitu apa? Onani ya. Haitsu, sekira-kira ta'ayyana, tertentu ia istimta' dengan tangan tu, kaza, tertentu ia istimta' dengan tangan, ai lidaf'i zina, untuk mengelakkan zina. Kadzalika wat'il mar'ah atau wat'iz zaujah fi halil haid, seperti mana demikian mewatikan zaujah ketika haid halal, maka ketika ni pun halal, untuk mengelak zina. Istimta' dengan tangan sendiri haram, zina haram. Tapi kalau tak boleh buat benda lain, mereka kena istimna'. Itu istimna' ketika tu harus boleh. Fal wat'u fil haidi muqaddamun ala zina. Dia ikut tertib pula. Fal wat'u, maka bermula wati, fil haidi, pada ketika haid itu, muqaddamun, sifat khabar, didahulukan akan wati ala zina, atas zina. Zina tu memang tolak jauh. Daripada zina, pilihan zina dengan setubuh ketika haid. Setubuh ketika haid didahulukan. Wal istimna'u muqaddamun ala al-wat'i. Dan bermula onani itu mubtada, khabar muqaddamun, didahulukan ala al-wat'i, atas wati fil haidi, pada ketika haid. Wa ala zina, dan mengatasi juga, didahului juga atas zina, jar majrur. Kalau kita boleh buat tiga. Wati ketika haid didahului daripada zina. Dan kalau boleh istimna' ada dua. Tangan sendiri, tangan zaujah. Maka istimna' dengan tangan zaujah lebih diutamakan daripada setubuh ketika haid. Setubuh ketika haid, daripada ambil istimna' tangan sendiri. Istimna' tangan zaujah tu halal, tak ada khilaf. Istimna' dengan tangan sendiri haram. Haram kecuali hak ni. Kecuali situasi ni. Jadi kalau boleh istimna' dengan tangan isteri, boleh ya. Cuma isteri lah kena reti ya. Isteri tak reti habis kita. Ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka dia kata, walau ta'arada wat'u zaujatihi, dan jikalau bercanggahlah antara fa'il wat'u zaujatihi, bersetubuh akan isteri suami tu, fi duburiha, pada duburnya, dubur isteri, ma'azina, serta zina. Nak zina ke nak setubuh dekat dubur, maka macam mana setubuh dubur tu? Bi'anin saddal qubulu, dengan sekira-kira tersumbatlah oleh kubul. Farah dia tersumbat, tak nak masuk. Hanya ada dubur saja.
Nak dubur ke? Nak zina? Maka quddimal awwalu. Didahulukan akan yang pertama, iaitu setubuh dubur. Ini kalau tak ada farah lah. Atau farah ada tapi tersumbat. Li'anna lahu listimta'u biha fil jumlah. Kerana bahawasa baginya, harus baginya, bagi suami itu alistimta'a. Isim li'anna. Muakhir. Bersedak-sedak biha dengan dia, dengan isteri itu. Fil jumlati secara umum. Secara umum boleh kan bersedak-sedak? Sampai tahap umum boleh. Tapi dalam keadaan biasa tak boleh lah. Tapi dalam keadaan darurat ni boleh. Kerana dikira dari sudut istimta' dengan isteri itu secara jumlah. Bil jumlah secara umum. Secara umumnya, isteri ni tempat untuk istimta'. Tapi ada tempat yang haram. Setubuh ke dubur, setubuh ketika haid. Tapi ada ketika dua-dua ni boleh jadi halal kalau ada darurah untuk boleh berlaku zina. Tu Wali annahu, dan kerana bahawasanya, ataf kepada li anna lahu istimta'ah. Kerana bahawasanya, nya mana? Nya wat'a zaujatihi fi duriha. Maksud itu. Wati akan isterinya itu pada duburnya itu, khabar. La hadda alaihi. Tidak ada hukuman hudud sama sekali ke atasnya, ke atas zauji. Zalika. La hadda alaihi zalika. Zalika al-wat'a. Wali annahu la hadda alaihi zalika. Zalika. Wali annahu la hadda alaihi zalika. Ada zalika. La hadda alaihi bidzalika. Tu betul. Pelik lalu lah. Pelik. Tu kata kita kata tu kena ada ilmu nahwu. Kita nampak pelik tu, ada benda tu. Bukan zalika bidzalika. Betul. Tiba-tiba zalika. Kalau zalika nak i'rab apa? La hadda jumlah tu khabar di anna, hadda isim la nafi jinsi, khabar la mahzuf, alaihi jar majrur. Lepas tu zalika tiba-tiba. Bidzalika ay wali'annahu li'anna wat'a zawjatihi fi duburiha ma'a zina la hadda alaihi bidzalika. Ataupun gini, wali'annahu wali'anna az-zawjatu la hadda alaihi 'ala az-zawji bidzalika wat'i zawjatihi fi duburiha. Itu lagi tepat. Okey, habis. Jadi itulah yang kita sebut dulu dalam kitab. Dalam syarah Unqudul Ujain, bahawasanya orang isteri ni kena memastikan bahawasanya suami dia itu tidak bersyahwat selain dia. Kalau keadaan suami itu bersyahwat selain daripada dia harus memfuturkan syahwat suami dia tu. Memfuturkan syahwat suami dia tu. Sebab tu Nabi SAW kata kalau suami itu panggil, gilah masak ke, duduk di mana ke sekalipun, kena sahur. Tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh. Kalau tangguh, boleh jadi nusyus pula. Okey. Maksiat farah yang keenam. Watakashufu, dan membuka. Menyingkap lil aurati akan aurat. Sini dalam bab farah, jadi kita khususkanlah membuka farah. Khusus itu. Ikutkan aurat, umumlah. Pala aurat. Tangan aurat, tangan yang tu, yang apa? Yang hasta tu aurat, dada aurat. Tapi sini bab farah kita khususkanlah menyingkap farah dia. Inda man yahrumu nadhruhu. Ketika mana ketika mana ada orang yang haram oleh melihatnya. Melihat nadhruhu, nadhruman. Idhafat masdar pada fa'il. Ketika mana ada orang yang haram ia oleh melihat oleh dia. Wahwa, dan bermula dia man yahrumu nadhruhu tu al-ajnabiyyu khabar. Ialah orang hilal. Melihat ilaihi, ila takashufi. Dia takdir domain situ. Ila takashufi, kepada penyingkapan aurat tu. Au fi khalwatin, ataupun ketika mana dia duduk seorang-seorang, telanjang bogil. Sampai habis. Farah mau nampak. Zakat mau nampak. Tapi telanjang tu di ghairi gharadin, tanpa ada tujuan. Kalau ada tujuan, walaupun adna gharadin, tujuan yang paling rendah, boleh, harus. Contohnya mandi, boleh, harus. Panas, harus. Ai hajatin, gharadin tu ialah hajatin, hajat ila takashufi, untuk menyingkapkan aurat dia. Jar majrur.
Takasyufi ay takasyufil aurah. Bi khilafi ma, berbeza dengan barang, ila ihtaja, jikalau berhajat ia seorang. Mana hajatin ila takasyufi, itu apa dia? Al-mutakasyifu. Semua ke? Wa takasyufu. Boleh belaka. Boleh belaka. Kalau wa takasyufu tu masdar, wal mutakasyifu tu isim fa'il. Al mutakasyifu lil aurah. Aurah tu tak i'rab maf'ul bih. Nak masdar boleh. Takasyufu lil aurah. Aurah tu i'rab maf'ul bih, lam tu zaidah. Macam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Hawadith tu maf'ul mukhalafah. Kalau dia isim fa'il, wal mutakasyifu lil aurah. Mutakasyifu isim fa'il, aurah tu maf'ul bih juga. Habis. Bi khilafi ma law ihtaja, berbeza dengan barang yang law ihtaja, yang jikalau berhajat ia seorang, ila zalika, kepada demikian takasyuf, perbuatan menyingkapkan aurat, lightisalin, kerana mandi, lam ilat, aw istihdadin, ataupun istihdad, cukur bulu. Tafsir dah. Wahwa, dan bermula dia istihdad tu, khabar izalatu sya'ril anati bil hadidi, menghilangkan akan bulu ari-ari, bil hadidi, dengan sesuatu yang tajam. Pisau lah, pisau ke cukur. Izalatu sya'ri. Kalau izalatu sya'ri untuk lelaki sunat cukur, untuk perempuan sunat cabut. Perempuan sunat cabut supaya dapat melemahkan sikit syahwatnya. Tu dalam kitab jima'. Kitab jima' tu. Dia punya hikmah dia. Au nahwu, mana tu? Istihdarin au nahwi dhalika, ataf ightisal. Ay nahwi dhalika al-madhkur min al-ightisal wal istihdad. Fa innahu, maka sesungguhnya mana? At-takasyuf tu. At-takasyufa indal hajah, ketika hajat, la yahrumu, ay la yahrumu at-takasyuf indal hajah. Tidak haramlah ia oleh membuka, menyingkap aurat itu ketika hajat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wastiqbalul qiblati, maksiat yang ketujuh. Dia maksiat tapi bahar pekor. Dia dahsyat kita ni. Dia maksiat minta saudah tu ni. Tapi dia bahar pekor. Betul lah. Ni boleh lah orang mengajak pernah bagi hati 7 anggota tu. Boleh sebut ni. Ni modal banyak ni. Wastiqbalul qiblati, dan juga menghadap akan kiblat. Ni semua atah pada zina tu. Atah pada zina belakang tu. Wa min ma'asil farji zinan. Ni dia panggil. Kalau orang pondok dia kata, ni atah 3 muka surat belakang. Atah 6 muka surat belakang. Dahsyat tau. Betul. Betul pun. Dalam nahwu khilaf. Kalau atah waw ni, nak atah sebelum ke nak atah yang pertama? Pendapat mu'tamad atah yang pertama. Sebab tu atah muka surat yang 6 muka surat tu. Tu dalam kitab apa sebut tu? Kitab Al-Kharidatul Bahiyah fi I'rabil Jurumiyah. Kita baca khatam dah. Boleh tengok itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wastiqbalul qiblati, dan menghadap akan kiblat, awistidbaruha, awistidbarul qiblah, atau membelakangi kiblat. Kiblat sini, kini ya depan. Kiblat sini kita pusing badan, itu belakang. Faham kot? Membelakangi kan, menghadapi kiblat. Fil fadai, pada tanah luas, tanah lapang luas. Kita pergi padang pasir ke, padang luar tu, tak ada pintu, tak ada apa. Kita berak situ hadap kiblat. Kita kecil situ hadap kiblat, belakang kiblat. Ni ya. Bibaulin, dengan sebab kecil, au ghaitin, atau berak, min ghairi hailin, tanpa ada sebarang penghadang. Terbuka begitu, tak ada penghadang, bayar penghadang, min saubin, daripada pakaian ke, au jidarin, dinding tembok ke, au syajaratin, atau pokok ke, tak ada penghadang. Di tanah yang luas, lapang, kita berak situ, hadap kiblat. Itu pun maksiat kemaluan. Maksiat kemaluan. Ataupun wajadal haila. Wajada boleh, wujida boleh. Kalau wajada takdir fa'il, al haila maf'ul bih.
wujida al-hailu naib fa'il. Dan ataupun didapati akan al-hailu, akan penghadang, lakin tetapinya kana ba'uda adalah ia hail tu khabar, ba'uda jauh ia hail anhu daripada al-mustanji, orang yang beristinja tu, aktsara terlebih banyak min thalathati azru'in, daripada 3 hasta. Dalam fiqh orang kata kena dekat sikit, jarak dia tu kena dekat antara pendinding dengan kita, kena kurang 3 hasta. Lebih 3 hasta tak boleh, kena kurang. Supaya orang tak nampak lah. Kalau jauh orang nampak. Tu au lam yab'ud anhu. Au lam yab'ud anhu, ataupun tidak jauh ia hail anhu anil mustanji, jar maju, daripada mustanji, orang yang berak kecil tu, dia letak hail 2 hasta contohnya. Kurang lah. Okey dah tu. Tapi dari sudut tinggi pula, pendek pula benda tu. Kana ayil hailu adalah penghadang itu khabar. Aqalla min thulutsai dhira'in. Kurang daripada 2/3 hasta. Nisbah tinggi. Kurang lagi. Kurang nampak dekat lagu mana pun orang nampak dah. Tu. Fayahrumu dhalika, maka haram oleh demikian al-mazkur semua tu. Illa fil muaddi lidhalika ay li ikhrajil bauli awil ghaiti. Melainkan pada tempat yang disediakan untuk demikian untuk mengeluarkan kencing ataupun berak. Tak apalah kalau ada tempat dah. Tandah apa? Fala yahrumu, maka tak haramlah ia zalika. Tak ada masalah ketika itu nak hadap ke, nak belakang kiblat ke. Maka dia pun buat kesimpulan. Qala ar-Ramli, telah berkata oleh Syekh Ramli fi syarhi hadiyatin nasihi, dalam kitab syarah hadiyatin nasih. Lama tak jumpa kitab ni. Kitab dulu masa Syekh Nawawi duduk bincang tu, Qala ar-Ramli dalam syarah hadiyatin nasih. Lama tak nukil. Sampai sini nukil balik. Dalam muka surat 282. Dia kata apa? Walhasilu, dan bermula kesimpulannya, mubtada khabar, anna istiqbala isim annaha mudhaf ilaih, wastidbara ataf kepada istiqbala ha mudhaf ilaih. Bahwasanya menghadap akan kiblat dan membelakangi kiblat tu fi fada'in, pada tempat lapang yang ghairi muaddin, yang tidak disediakan lidzalikal ikhrajil baul wal ghaid tu. Keluar kecil dan berak tu bila sutratin, tanpa ada penghadang, penutup, maka iaitu haramun khabar anna, haram. Hukumnya adalah haram. Ataupun fi ghairi muaddin, ataupun tempat luas, tempat lapang yang tidak disediakan untuk berak dan kecing. Tak sediakan untuk berak kecing di tanah lapang. Bisutratin, dengan adanya sutrah, adanya penghadang. Khilaful aula. Itu khilaful aula. Itu khilaful aula. Sebab tak disediakan untuk berak kecing tu. Dia pergi kecil situ. Tapi ada sutrah. Khilaful aula. Wa takfi an takuna sutratu min zujajin. Wa takfi, dan memadailah. Wa takfi ya. Wa takfi ya. Wa takfika wa yakfi. Wa yakfi. Tentu. Wa yakfi. Mana boleh takfi? Maktabatul Musi yakfi. Bagus. Maktabatul Musi bagus ni. Yakfi, tak boleh takfi ya. Takfi muannas. Fa'il dia antakuna. Kok mana muannas? Tak ada. Tu Wa yakfi, dan memadailah oleh antakuna. Antakuna takwil masdar fa'il takfi. Yakfi ya. Wa yakfi, dan memadailah oleh antakuna sutratu. As-sutratu isim kana. Isim takun. Min zujajin, tak ada satu mahzuf, khabar takun, min zujajin khabar jar majrur. Tidak adalah ia sutrah itu. Memadailah oleh bahwasanya sutrah itu, tempat tutup tu, min zujajin, daripada kaca sekali. Nak elokkan haram, tapi khilaful aula.
Mana khilaful aula, lebih baiknya kita pergi ke tempat yang disediakan untuk berak kecil. Au fi mu'addin, ataupun pada tempat yang disediakan untuk keluar kecil berak tu, walau bila sutratin. Kalau di tempat disediakan untuk berak kecil ni, walaupun tanpa sutrah pun, fala hurmata, maka tidak haram. Tak ada sutrah ni kalau tak ada orang lah. Kalau ada orang tak boleh. Kalau ada orang, nisbah orang tengok aurat kita. Dosa hak tu. Bukan dosa berak tu sendiri. Fala hurmata, maka tak haram ia. Fala hurmata sabitun lahu, wala karahata sabitun lahu, wala khilafal aula sabitun lahu. Tak ada hukum halal, khilaful aula, haram dan juga makruh. Tak ada. Tu kata Syekh Romli. Maksiat yang ke-8, Farash, wattaghawutu 'alal qabri, dan berak atas kubur. Ni pelajar ni. Al-muhtarami, kubur tu pula yang dihormati syarak. Yang dihormati akan kubur. Tu sifat qabri. Al-Hisni, telah berkata oleh Imam Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar muka surat 94. Wa yahrumul baulu 'alal qabri kama yahrumul julusu 'alaihi 'alal qabri. Dan haramlah fa'il oleh kecing itu 'alal qabri, atas kubur, jar majrur. Haram kecing atas kubur. Kama yahrumu, seperti mana haram fa'il al-julusu, oleh duduk 'alaihi 'alal qabri. Duduk atas kubur ni, duduk atas kubur yang haram ni kubur, duduk atas tu. Bukan duduk tepi. Duduk tepi apa? Ni duduk atas kubur ni, tindih ni. Tak boleh. Kencing berak pun tak boleh. Intaha qaulul Hisni. Yang ke-9, maksiat yang ke-9-nya. Tih ni. Wal baulu fil masjidi, dan kencing dalam masjid. Allah. Walau fi ina'in, walau kanal baulu fil masjidi fil ina'in. Meskipun adalah kencing dalam masjid itu di dalam bejana sekalipun. Kita ambil timba, kita kencing dalam masjid. Tak kena masjid. Kena masuk dalam timba tu lah. Tapi timba tu dalam masjid. Ala rajihi, tapi ada khilaf pendapat mu'tamad hak inilah. In jaraina ala al-qawlir rajihi. Jikalau kita berpendapat atas pendapat yang rajih, al-mufta bihi, yang difatwakan dengan dia, dengan al-rajih ni. Kama afad al-Hisni, seperti mana telah mengul faedah fa'il oleh Imam Hisni, taqdim maf'ul sendiri, maf'ulun bih mahzuf, zalika. Wa mithlul masjidi, dan seumpama masjid itu, khabar ruhbatul masjid, beranda masjid. La harimuhu, bukan harimnya harim masjid. Okey, harim tu apa dia? Tulis. Harim tu apa dia? Tulis. Iaitu mawdi'un ittasala bihi. Mawdi'un ittasala bihi, satu tempat yang bersambung dengan dia, dengan masjid. Wahuyyi'a, dan disediakan tempat itu. Wahuyyi'a, disediakan tempat itu limaslahatihi, bagi maslahat masjid. Seperti kan sibabi ma'in. Kan sibabi ma'in. Insibabi ma'in, seperti menuang air. Wa wad'i na'alin, dan meletak selipar. Kawasan mana tu? Kawasan tu tu harim dia panggil. Harim masjid. Kawasan letak selipar. Tu harim. Atas sikit tu sebelum masuk masjid, beranda. Tu. Sebab harim tak dikira sebahagian pada masjid. Okey, kemudian yang ke-10, wa 'alal mu'azzami, dan juga kencing ke atas al-mu'azzam, atau pada fil masjid. Haram kencing ke atas al-mu'azzami, benda yang diagungkan syarak. Contohnya kawad'i nusukin. Kawad'i ke mawdi'i? Kamawdi'i. Tengok. Salah lagi. Banyak salah kau ni. Akhir-akhir ni. Kamawdi'i, bukan kawad'i. Wad'i itu letak apa? Dia nak bincang tempat-tempat ni.
Kamaudi'i. Itu. Kamaudi'i. Tu. Kamaudi'i nusukin dayiqin. Dayiqin sifat. Sifat bagi maudi'in. Seperti tempat ibadat haji umrah yang sempit. Tempat-tempat sempit lebih kecil itu. Dan tempat-tempat haji umrah ni tempat yang diagungkan syarak. Contohnya kal jumrati, tempat jamrati, wal mash'ari. Mash'ar ni wallahu a'lam, mash'ari ni ialah satu nama yang berada di Muzdalifah. Tapi selepas tu dia akan sebut Muzdalifah ni tempat yang luas, yang kalau kecil tak ada masalah. Mungkin ni tempat tertentu lah, mash'ari. Sebab dia qaid dia sebelum tu wad'i nusukin, maudi'i nusukin yang dayiqin. Wal quzahi tempat imam wukuf di Muzdalifah. Imam ni Wallahu a'lam, kena cari balik imam tu imam sungguh ke imam pemimpin tu. Mana tempat sempit lah di Muzdalifah ni. Was-Safa dan Safa wal Marwati dan Marwah. Tempat-tempat ni, tempat-tempat haji ni. Bi khilafi Arafata, berbeza dengan Arafah, wa Muzdalifata dan Muzdalifah, wa Mina dan Mina li sa'atiha kerana luahnya. Luah ats-tsalatsah, 3 ni. Luah tak apa. Kalau kecil, menyempit, sempit, mengganggu orang, tak boleh. Ini tempat yang diagungkan syarak. Kama naqalahu al-Kurdiyu, seperti mana telah menukilkan akan dia akan oleh fa'il Syekh Al-Kurdi an ba'dil ulama'i, daripada sebahagian ulama dalam kitab Al-Hawashil Madadiyah jilid pertama muka surat 134 hasyiah ke atas Al-Manhajul Qawim. Tu ni. Far'un ay hadha far'un. Zakara Ibnu Ujail al-Yamani, telah menyebutlah oleh Ibnu Ujail al-Yamani. Al-Yamani sifat Ibnu ay al-mansubu ila Yaman. Dia nisbah tu. Dia nisbah jadikan isim wasaf ay al-mansubu ila Yaman. Fil Ujalati, dalam kitab Ujalah, tetapi kitab kita pentahqiq kita Habib Al-Maqdi kata lam aqif al kitab. Aku tak jumpa. Aku tak jumpa. Apa yang disebut ni, apa yang dia akan sebut ni tak jumpa. Kita bilang yang dia nak sebut ni ada adab qada hajat ni. Sampai 24 adab. Habib Makhdi kata aku tak jumpa apa yang disebut Syekh Nawawi ni. Ibnu Ujail ni ialah Abul Abbas Ahmad bin Musa bin Ali bin Ujail, nama dia. Dikenal dengan Ibnu Ujail Al-Yamani. Dia ada karamah yang banyak. Lepas tu habis itu ya. Dia meninggal pada tahun 683 Hijrah. Okey. Kemudian dia katanya an kitabil ilali, daripada kitab al-ilal, adaban maf'ul bih zakara, menyebut apa? Adab-adab, akan ada adab sifat hasanatan yang baik, ia adab. Adaban itu jamak taksir, kullu jam'in muannathun. Setiap jamak, yang ini jamak taksir muannath, maka sifat dia hasanatan. Adaban jamak taksir bagi adabun, adabani, adabun. Liqadil hajati, untuk qada hajat. Walaupun tak ada dalam kitab yang disebutkan oleh Syekh Musani Abi Makhdi ni, tapi kita ambil maklum lagi baguslah 24 ni. Berkaitan dengan adab-adab qada hajat. Ambil maklum. Dia bukan ada hadis pun. Dia tak ada masalah. Adab ni tak ada masalah. Dia bebas. Benda yang nak kita jaga. Wahia, dan bermula dia adabun hasanah tu. Adab tu untuk qada hajat. Yang pertama, ayya'rifa annal khala'a ismu syaitan. Bahawasa mengetahui ia oleh engkau, oleh seseorang, jumlah tu khabar, maf'ulun bih. Annal khala'a, bahawasanya tandah tu, tempat tandah tu, tandah khalaq tu sendiri ismu syaitan, ialah nama bagi syaitan, muwakkalin, yang diwakilkan, yang diutuskan akan syaitan itu, bidzalikal maudi'i, pada tempat demikian. Bidzalikal jar majrur, al maudi'i mudhaf ilaih. Khalaq tu sendiri. Fa idza atal khala'a, maka apabila telah mendatangilah ia seseorang akan tandas, fayambaghi, maka siogianya ayya'lama, bahawa mengetahui ia, takwil masdar fa'il, ayya'lama annahu maf'ulun bih, bahawasanya sya'an yaqsidu syaitanu, yaqsidu syaitana, yaqsidu
qadil hajah asyaitan. Dia sedang menuju syaitan. Ingatlah kalau nak pergi tandas tu dia sedang pergi ke syaitan. Jadi jangan lama-lama. Maka falyahdhar kaidahu. Maka hendaklah berjaga-jaga akan tipu dayanya, tipu daya syaitan. Sebab tu baca doa. Tak baca doa, dia tengok aurat kita, dia berak atas kita. Yang kedua, wal yuqallil min ityanihi min ityanil khala bi qillati ta'ami. Lam amar. Dan hendaklah mensedikitkan daripada datang ke tandas itu dengan cara sedikit makan. Janganlah banyak makan sampai banyak berak. Wa ayyam syia, dan bahawa berjalan ia seorang mutawadhi'an. Dhamir itu hal bagi dhamir mustatir pada yamshi. Berjalan dalam keadaan tawadhu', mutafakiran, hal kedua dalam keadaan berfikir fi ni'matillahi, pada nikmat Allah Taala. Alaihi ala qadhi hajah, ke atas orang yang qadha hajat, haitsu at'amahu, sekira-kira dia fikir tentang nikmat Allah tu, at'amahu, Allah Taala memberi makan akan dia, wasaqahu, dan memberi minuman akan dia, wa akhrajahu, dan mengeluarkan oleh Allah akan dia, akan apa? Wa ayyam syia mutawadhi'an mutafakkiran fi ni'matillahi alaihi haitsu at'amahu wa saqahu wa akhrajahu anhu. Betul lah. Wa akhraja qadil hajah anhu, an qadil hajah juga. Mengeluarkan oleh Allah akan qadil hajat tu daripada orang yang qadha hajat, mengeluarkan apa? Tahi kencing. Hina adahu, ketika mana menyakiti ia, ia kharij, benda yang keluar tu, akan qadil hajah. Itu. Ataupun gini, wa akhrajahu anhu hina adahu. Kita pun gitu lah. Takkan nak adha fa'il balik pada Allah lah. Macam tak ada. Balik pada maklum lah. Adahu, benda yang menyakitinya. Apa yang menyakitinya? Berak kecil. Sebelum nak berak tu sakit perut. Jadi Allah Ta'ala mengeluarkan benda yang menyebabkan kita sakit di tandas tu. Itu nikmat Tuhan. Sebelum kita berak sikit perut tu, Allah Ta'ala bagi makan, beri minum. Boleh minum. Boleh makan dengan baik. Kita ingat nikmat Tuhan. Ketika mana kita berjalan di ke tandas. Inilah hati lah kau ni. Dan yang keempatnya, wallahu ta'ala a'lam. Kena rehat dah. Nak kuliah maghrib dah lagi. Kasyifatus saja lagi. Suara tak ada lah. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah kita mencapai target untuk baca 3 kali hari ni. Esok 3 kali pula, insya-Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.